Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam hiasan sepanjang minggu saham digital pada hari ini, dan kita akan memfokus kepada satu yang amat penting kepada kehidupan, sebab kita ni nak hidup bukan hanya untuk hari ini, malah di masa akan datang dan sampailah ke akhirat. Maka hari ini dalam sesi Forum Kewangan Syariah pada petang ini, kita akan membincangkan tajuk mencari keberkatan dalam pengurusan kewangan dan pelaburan, yang mana kita akan mengupas secara ringkas dua amalan yang dapat membantu kita memperolehi keberkatan dalam pengurusan kewangan dan pelaburan, iaitu zakat dan wakaf. Jadi untuk hari ini kita akan bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Rasuki yang merupakan pengarah Fitrah Guidance and Consultancy. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, petang-petang ini kita diberkahi, moga-moga ini diiktiraf sebagai majlis ilmu yang mendatangkan sakinah, mendatangkan kemuliaan. Moga kita dapat berjuang, sebab setiap apa yang kita perincikan hari ini moga-moga menjadi hidayah untuk kita lebih berkah kehidupan. Walaupun dalam aspek terdapat hanya duniawi, tetapi terselit ataupun tersisip sama nilai ukrawi yang amat penting kita renungkan. Baik, Ustazah, kepada soalan kita yang pertama, sebab masa kita agak terhad untuk petang ini. Baik. Mengapa penting untuk orang Islam mengurus kewangan, dan juga bagaimana untuk kita pastikan kewangan kita uruskan itu berteraskan kepada syariat yang diberkati, yang penuh didasarkan kepada ilmu, dan ilmu itu pula berteraskan kepada wahyu tanpa tergelincir daripada landasan syariat. Silakan Ustazah. Okay, Masya Allah. Itu kena 1 jam. Ya. Tapi tak apa. Bismillahirrahmanirrahim kepada para penonton yang dikasihi. Jadi apabila kita membicarakan berkenaan dengan syariah, ya, kewangan, dalam Islam sangat penting. Dan sebenarnya pengurusan kewangan ataupun pengurusan sumber, rezeki, harta, apa-apa sahajalah, dia merupakan salah satu sebab kenapa Al-Quran dan Rasulullah diutuskan kepada kita. Jadi dengan kata lain, Islam ini berpaksikan kepada 5 maqasid syariah. Kan kita biasa sebutkan maqasid syariah. Sebab cerita pasal syariah kewangan ni kita kena sebut yang tu. Jadi maqasid syariah maksudnya adalah tujuan utama kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Kenapa Rasulullah pula dihantar kepada kita, ya. Baik, tuan-tuan puan-puan, dalam maqasid syariah ada 5 perkara. Yang pertama adalah hifzun nafs, maksudnya jaga jiwa kita. Kemudian yang kedua adalah hifzul mal, harta kita kena jaga. Hifzul din, jaga agama. Hifzun nasal, jaga keturunan. Dan hifzul akal, jaga akal kita. 5 perkara ini, komponen ini yang kita panggil maqasid syariah, merupakan paksi kehidupan. So salah satu tak ada, meaning that no life. Tidak ada. Jadi sebab itulah kita perlu sangat belajar aspek-aspek ilmu pengurusan keuangan dan harta dalam Islam. Malah sebenarnya ada satu bab, Fitri, di dalam Islam ni kita panggil fiqhul muamalat. Maksudnya adalah ilmu yang berkaitan dengan jual beli, perniagaan, keuangan. Semua terkumpul di dalamnya. Jadi untuk itu sedikit demi sedikit kita kena belajarlah, ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah memang membincangkan di dalam Al-Quran banyak sangat aspek-aspek berkenaan dengan pengurusan keuangan dan sebagainya. Okey, seandainya kita tak belajar perkara tersebut, jadi sebenarnya kita sedang mengkhianati tugas kita sebagai khalifatullah fil ard. Sebab salah satu daripada tujuan utama kita menjadi khalifah ini adalah kita mengurus segala harta yang dikurniakan oleh Allah. Jadi kalau kita tidak urus, maka harta, rezeki dia tetap ada di luar sana. Jadi kalau kita nak tak urus mengikut apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan mencapai keamanan, kebahagiaan, ketenangan yang kita cari-cari selama ini. Itu dia, rezeki ada kaitan dengan ketenangan dan kebahagiaan. Baik, kita kena faham konsep berkah ni secara mendalam, sebab ada juga yang ingat kalau dapat sumber daripada katakan duit scam, duit tipu ke, duit daripada sumber khianat ke, kemudian dia sedekahkan ataupun wakafkan dengan harapan supaya ia dapat dibersihkan. Sedangkan matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi apakah tata cara yang terbaik, ekosistem yang perlu ada daripada sumber diterapkan wang kepada apa yang dibelanjakan, apa yang diuruskan itu dah betul-betul berteraskan kepada benda yang halal tanpa ada yang syubhah ataupun perkara yang merosakkan keberkahan itu sendiri, Ustazah. Ya, baik. Bila kita sebut tentang keberkatan, jadi keberkatan ini dia sangat penting sebab tanda-tanda seseorang itu mendapat kebaikan, ya, adalah bila dia dapat keberkatan. Jadi kalau kita nak bahagia, keberkatan itu yang boleh menjadikan kita bahagia sebenarnya. Kalau kita nak tidur lena, keberkatan itu sebenarnya yang menjadikan kita boleh tidur lena. Bukan tilam yang empuk. Kita boleh beli tilam yang empuk.
kita boleh beli air condition. Kita boleh beli bunyi-bunyian ke apa ke, lullaby ke dan sebagainya untuk pastikan kita tidur tahu. Tapi kita lena tu kita tak boleh beli. Tapi keberkatanlah, melalui keberkatan itulah kita akan mendapat ketenangan, ya, kelenaan, keamanan. Ada satu kisah sebenarnya Fitri di dalam Al-Quran, surah Saba. Dia menceritakan tentang satu negara ke satu negeri macam itulah, ya, yang memang sangat-sangat aman. Dan aman makmurnya dia sehingga mengeluarkan rezeki yang melimpah ruah tanpa henti. Dan disebut di dalam kitab tafsir menyatakan bahawa mereka ni bila nak dapatkan buah-buahan, nak tuai, tidak perlu pekerja dan tidak perlu mengupah orang. Cuma letak aja bakul dekat atas kepala dan kemudian lalulah dekat kebun tu. Dan bila dia lalu, buah-buah tu sebab banyak kan, berjuntai, masak, ranum, terus masuk dalam bakul tu. Bakul dengan mudah sahaja. Dan Masya Allah, itulah antara salah satu keberkatan. Dan kemudiannya ada dalam himpunan beberapa riwayat para ulama menyatakan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ya, di mana pada satu masa dalam kerajaan Bani Umayyah, jadi mereka dia letak stiker dekat karung-karung ataupun guni-guni makanan gandum, ya. Dan satu masa mereka menjumpai satu karung ini yang besar bijirin gandum dia itu sebesar biji kurma. Boleh bayangkan tak tu? Dia bukan sebesar kurma, biji kurma tu. Jadi dia besar tu. Dia punya tuaian dia, hasil je. Jadi nak ceritanya, Imam Musnad kata apa? Daripada stiker di karung itu dia tertulis, inilah dia hasil tuaian di waktu berlakunya atau tertegaknya keadilan. Jadi barakah ini macam seolah-olah dia ada kena-mengena dengan kita berlaku adil ke tak, kan? Kita mendapat rezeki yang halal ke tak, scam ke tidak, macam tu. Okey, itu penjelasan yang cukup mendalam diberikan oleh Ustazah. Baik, ramai yang tahu tentang rukun Islam kita, ya, tentang untuk melaksanakan zakat ini. Jadi macam mana zakat ini adalah satu kaedah yang penting. Dia bukan hanya satu kemahuan tapi satu tuntutan yang penting dalam Islam. Jadi Ustaz dapat perincikan zakat dan wakaf ini, walaupun kita meraih untung yang berlipat ganda sekalipun, tidak dapat dipisahkan dengan zakat dan wakaf sebagai kalau ikut logik akal, memanglah kita rasa aku kerja penat-penat, ya, dia buat itu dan ini, tiba-tiba kena keluarkan. Rasa, ni tak cukup ni. Jadi macam mana? Keberkahan ni adalah satu benda yang tak dapat difikirkan oleh akal sebab ia melangkaui benda yang sangat gaib, yang hanya difahami kalau ada iman dan petunjuk ilmu sahaja tentang usaha yang dapat terangkan. Ya, baik. Terima kasih Fitri. Jadi bila kita sebut adil tadi kan, keadilan. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan bila kita meletakkan satu pada tempatnya, kita kena sedar tahu sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita ni hanya pemegang amanah saja. Jadi dengan kata lain, segala harta yang Allah berikan pada kita, kita tolong urus bagi pihak Allah. Jadi dengan itu, dia memang boleh menjawab secara logik lah kenapa kita bayar zakat. Sebab Allah nak bagi tahu harta yang kau pegang itu bukan milikmu. Itu adalah milikku. Allah nak sebut tu macam tu. Maka dengan itu aku arahkan pada kamu 2.5% daripada harta tersebut. Maka serahkanlah untuk zakat. Dan selebihnya engkau gunakanlah untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk isterimu dan sebagainya. Jadi ada banyak perbahasan berkenaan dengan zakat dan sebagaimana yang Fitri Yahya sebut tadi bahawa zakat itu merupakan rukun Islam kita yang kelima dan dia merupakan satu kewajipan. Jadi antara perkara yang adil yang saya sebutkan awal itu adalah kita mesti waras dan juga kita sedar bahawa zakat ini merupakan satu tuntutan kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh semua pihak yang tertentu, ya, dengan syarat-syarat yang tertentu dan akan diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu. Itu banyak yang tertentu tu, maksudnya kena belajar lagi lah tu berkenaan dengan zakat. Ya, okey. Baik, kita dah buat semua, dalam kehidupan yang serba mencabari. Keberkahan yang amat penting. Kadang-kadang kita rasa kita dah ada itu ini, rumah yang besar, kereta yang baik, tapi rasa macam kurang, rasa macam tak cukup, ya. Ketidakcukupan itu akan menghantui kita. Jadi apakah tanda sebenarnya bahawa apa yang kita buat ini terasa manisnya? Kadang kita memanglah kita solat semua tak tinggal, tapi terasa dia punya kemanisan dalam ibadah itu. Jadi untuk zakat ini dan juga kewajipan menjaga keberkahan ini, apakah tanda ia diterima Allah?
Sebab kita pun tidak mahu kita dah buat itu ini, kita berjaga malam semua tapi kosong, tak ada apa yang dituai. Jadi apakah tanda yang kita dapat fahami dalam kehidupan ini bahawa itu berkah dan moga-moga Allah terima amalan kita itu, Ustazah. Ya. Takutnya soalan tu. Masya Allah. Baik, para penonton yang dikasihi, bila kita sebut barakah, Imam Nawawi kata, barakah itu adalah ziyadatun fil khair. Maksudnya kebaikan yang bertambah-tambah. Itu yang kita cerita pasal lena tidur tu kan. Sebab dia ada kebaikan yang bertambah-tambah. Dan antara tanda-tanda kalau kita nak tahu bahawa amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ceritanya memang agak payah, tapi para ulama dia meletakkan dua perkara ini. Nombor satu, bila kita buat baik, dia macam ketagih, dia nak buat baik lagi, dia nak buat baik lagi, dia nak buat baik lagi. Dia bukan ikut musim. Nah, kan macam ni, rasanya nak buat baik lah. Lepas tu besok, okey buat jahat balik. Tak ada. Dia, tanda amalan kita diterima itu, dia rasa seronok nak buat baik. Kalau kita tahu cerita orang balik daripada haji kan tanda-tanda orang yang diterima haji ibadahnya adalah kita tengok kebaikan yang dilakukan selepas dia kembali daripada menunaikan haji. Ya? Jadi itu salah satu caranya. Begitu juga orang yang berpuasa. Jadi kalau kita nak tahu amalan dia diterima, maka pertama dia rasa seronok, teruja untuk membuat kebaikan. Yang kedua pula adalah dia rasa dia tak buat apa-apa. Dia rasa kerdil sangat amalan tu. Dia rasa macam seolah-olah Allah terima ke tak ya amalan dia ni. Dan dia rasa sangat risau seandainya amalan-amalan dia tidak diterima. Sebab itu para ulama, ini para ulama ni, kita bukan sebut orang biasa, bukan layman. Para ulama ni 6 bulan selepas Ramadan. Kan Ramadan ini adalah musim untuk beramal, beribadah. 6 bulan, maksudnya selepas Ramadan, Syawal, lepas Syawal Zulkaidah, lepas Zulkaidah Zulhijjah. Lepas Zulhijjah kita masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tu 6 bulan tu apa dia buat? Dia merayu berdoa selama 6 bulan supaya amal ibadahnya pada bulan Ramadan yang lepas diterima oleh Allah. Masuk Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir, mereka tukar pula doa supaya sempatkan masuk bulan Ramadan akan datang ini. Jadi nak ceritanya adalah sangat penting tuan-tuan dan puan-puan untuk kita merasakan mengharap bahawa Allah terima amalan-amalan kita. Sebab belum tentu kita mungkin rasa seronok amalan diterima tapi tak diterima. Sebab ada satu masalah kita Fitri. Bila kita buat amalan dan kemudian amalan yang banyak itu akan hangus. Iaitulah dengan riak. Yang dipanggil syirik khafi. Satu syirik yang tersembunyi, kita rasa kita hebat sangat. Bersedekah sampai 5,000 contohnya. Kita tunjuk-tunjuk, kita nak orang sebut-sebut, kita nak dengar-dengar dipuji. Jadi ia boleh berkemungkinan menghanguskan apa yang telah kita beri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Biasanya kita lihat dalam kehidupan ini sebagai mencabar. Hari ini ramai yang kehilangan pekerjaan, yang tiba-tiba daripada T20 menjadi B40 dan sebaliknya. Ya, ramai yang diuji hilang pekerjaan, terpaksa kurangkan gaya hidup yang sebelum ini mewah, terpaksa membuang keegoan. Kalau dulu mungkin hebat, sekarang ini terpaksa membuat kerja yang tak terfikir pun disebabkan ancaman wabak ini. Jadi dalam keterdesakan kita bimbang, ada yang sanggup ketepikan yang halal dan haram. Katanya kalau ikut sangat halal haram ni memang tak ke mana lah. Sampai berfikiran sebegitu kerana bimbang tiada rezeki. Jadi dengan mudah meletakkan istilah darurat kepada diri. Alah, langgar je tak apa ni, semua orang terdesak. Jadi bagaimana untuk kekal di jalan yang payah tetapi berkati ni? Kadang-kadang benda tu nampak senang tapi tak ada keberkahan. Tapi kita ni berjuang, bermujahadah untuk cari rezeki yang halal tapi sangat payah, melibatkan air mata, melibatkan pengorbanan, melibatkan maruah semuanya. Ini soalannya panjang saja. Tapi itulah gambarannya betapa payahnya zaman ini, ada yang teruji tapi nak dapatkan barakah pada masa yang sama. Macam mana Ustazah? Ya, baik. Kita perlu melihat dan kita kena banyak motivate diri kita lah sebenarnya. Kan kita kena kuatkan diri kita, kemudian lihat balik diri kita. Jangan terlalu prejudis dengan orang lain ataupun prejudis, apatah lagi prejudis terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebenarnya dunia ini sementara je. Dia bukan tempat kita yang sebenar-benarnya. Dia adalah a testing ground kan, ataupun kita nak kata tempat untuk mengumpulkan bekalan. Jadi bila Allah memberikan kita ujian, sebenarnya Allah nak tengok sejauh mana kesabaran kita atau kesyukuran kita. So ujian yang ada di hadapan kita ini adalah peluang. Sama ada kita boleh bersabar ataupun syukur.
Tapi kita kadang-kadang dia lari kepada perut. Kita duk fikir pasal perut saja. Kita fikir pasal poket, kita fikir pasal perut. Kita tak fikir pun apa yang sepatutnya kita lakukan bila ada masalah. Sebab masalah itu bukan masalah. The problem is not a problem. Your response towards a problem is a problem. So macam mana kita respon feedback kita kepada problem itulah yang boleh menjadikan dia problem. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam banyak Al-Quran ni ada banyak ayat-ayat yang memberikan motivasi dan inspirasi. Ada satu ayat ini Fitri yang saya sangat terkesan, ya, di mana Allah sebut, kita biasa dengarkan dalam surah Asy-Syarh, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tu biasa sebut, alah cakap tu je Ustazah, dia kata tak larat dah dengar. Jangan ni dulu ya, kita tengok ayat yang seterusnya. Apa kata Allah? Fa idza faraghta fansab. Maksudnya kalau kamu selesai satu urusan, tengok urusan tu macam tak berjaya atau urusan tu berjaya, fansab maksudnya teruskan buat urusan-urusan lain. Jangan berhenti, never give up. As if lah, seolah-olah ayat itu memberitahu kita begitu. Kemudian waktu kita dalam keadaan nak give up, dalam keadaan teruji, kita ialah daripada T30 kepada B40 lah dan sebagainya kan, T20 kepada dan tuan-tuan puan-puan, Allah ingatkan balik. Lepas kita jangan berhenti, never give up tu tadi, wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu sajalah kamu berharap, bukan pada kita punya usaha. Tak, usaha kita ni kita buat, kita bekerja, kita berusaha setungkus lumus, merancang dan sebagainya, ada strategi kita, dan itu tuan-puan adalah kerana ibadah kita pada Allah. Sebab Allah yang suruh, bukan kerana nak duit sangat, bukan kerana nak keuangan sangat, bukan kerana kita nak hidup senang sangat, tetapi sebab Allah yang suruh, kerana kita adalah khalifatullah, kita kena mengurus dunia ini dan seisinya. Jadi Allah sebut apa? Wa ila rabbika farghab. Maka hendaklah pada Tuhanmu sahaja kamu berharap. Bukan pada majikan, bukan pada status, bukan pada usaha kita, bukan pada pelaburan kita or whatsoever. Kita melabur because Allah suruh kita uruskan. Kita buat sesuatu kerja dengan baik because Allah yang suruh. Jadi kalau boleh sampai ke tahap itu, mungkin ketenangan itu akan datang bersinggah dan menziarahi hati kita, insya-Allah. Ya, Ustazah, ini soalan tentang komuniti pula. Sebab realitinya kutipan zakat ini dikatakan semakin menurun. Tetapi jumlah asnaf semakin meningkat. Baik. Jadi realitinya nampaknya Islam adalah agama jemaah yang menjaga semuanya sekali. Sebab zakat ini akan disalurkan pada mereka yang berhak, yang betul-betul memerlukan bantuan. Jadi macam mana Ustazah, dalam keadaan yang payah ini ialah satu ujian juga bukan kepada individu tapi juga untuk ummah. Bukan ujian untuk peniaga yang sebelum ini kaya tapi dah mungkin ke alam bankrupt ataupun ke alam yang pendapatan tak begitu konsisten. Ya. Jadi kalau tidak ada lagi sumbangan daripada orang yang biasa menyumbang zakat ni, jadi terjejas juga kepada asnaf yang memerlukan ni. Ya. Jumlah yang semakin bertambah. Jadi ini juga satu ujian kepada jemaah supaya saling take care of each other. Yep. Yang sebelum ni mungkin pergi ke masjid, kita nampaklah siapa yang miskin sebagainya. Tapi kali ini ada batasan untuk ke rumah-rumah ibadah ini. Pada masa sama kita kena cakna juga. Nak tahu perkembangan jiran sebelah ni makan ke tidak. Anak-anak yang bakal sekolah pada tahun depan. Jadi macam mana Ustazah untuk cakna supaya berkat kita membantu ini ada barakah yang bakal menyusul. Ya, betul. Kita selalu tahu dan kita selalu diberitahu bahawa apabila kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita kan. Allah fi aunil abd madamal abd fi auni akhihi. Allah akan membantu seseorang itu selama mana dia membantu sahabatnya. So bila kita bantu, kita berusahalah kepedulian kita, tingkatkan kepedulian kita. Sebab memang zakat, wakaf, ini dia merupakan satu suntikan di mana kita harus cakna ataupun peduli dengan orang yang berada di sekitar kita. Sebab kalau nak bayar zakat, amil zakat ini dia ada tugas untuk mencari orang yang memerlukan. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, pada saya kita ambillah peluang yang ada ini untuk terus bayar zakat. Dan alhamdulillah setakat ini Fitri, bila ditanya pasal zakat ini, kalau yang datang daripada perniagaan, daripada company memang kurang banyak. Tapi masya-Allah daripada individu, zakat dia pula bertambah. Yeah. Jadi di situ memang mungkin ada lekuk, ada gelombang perubahan. Tapi sekali lagi Allah nak lihat sejauh mana kita berpegang pada keimanannya, dan kita meneruskan amal-amal yang baik. Itu dia. Jadi macam mana kita nak memajukan ekonomi ummah tapi keadaan sekarang ini memang begitu mencabar. Jadi berkah ni sesuatu yang tak nampak saja. Kalau berkah ni nampak macam bunga-bunga berkembang ke,
salji yang indah, semua orang akan mendapatkannya. Tapi benda ni benda yang tak nampak. Macam ni kita nak meyakinkan orang yang mungkin tidak percaya, yang mungkin tak lagi sampai kepada kefahaman dia dengan kadar akal fikiran yang terhad, yang mungkin tidak menyantuni majlis ilmu. Jadi tak nampaklah berkah itu. Ya. Ada pihak yang betul-betul menzaliminya, memahaminya, mengejar, membelanjakan harta benda untuk mencapai barakah ini. Tapi yang tak nampak ini, Ya. apakah gesaan ataupun macam mana kita nak terangkan supaya dalam masa yang mudahnya, yang mana yang terkesan, mana yang terduduk terjatuh itu, supaya jangan bimbang. Dengan barakah ini, yang sedikit ini akan membantu, malah dicukupkan. Saya pernah bertanya pada seorang kiai ini mengajar secara percuma di pondok madrasah. Gimana Bapak ya, tidak ada wang, tak ada gaji, gimana mau hidup? Dengan berkah kami rasa dicukupin. Maksudnya cukup itu datang daripada sumber yang tak dijangka. Betul. Jadi dah dapatkan itu diberi tarbiyah kepada kehidupan Ustaz. Betul-betul. Sebab itulah Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia menyatakan bahawa hanya orang yang bersyukur sahaja dia akan merasai nikmat syukur. Hanya orang yang bersyukur saja. Jadi orang yang bersyukur tu walau dengan keadaan apa, ya hari ini makan nasi dengan kicap aja, alhamdulillah syukur, ada juga nasi. Kan jadi sentiasa mencari peluang untuk syukur dan sebut-sebut nikmat Allah. Dan orang yang tak ada rasa kesyukuran tu, dia tak boleh rasa nikmat itu, nikmat barakah itu. Dan saranan saya serta gesaan saya tuan-puan adalah kita jangan tunggu percaya untuk melakukan kebaikan ataupun merasai kenikmatan tersebut. Jadi kalau kita rasa macam nantilah duit aku cukup barulah aku nak bersedekah kot ataupun nak bayar zakat kan. Tapi kita taatlah pada Allah, terus buat sehingga nanti kita akan mempercayainya. Kita buat apa yang Allah suruh dan kemudian kita akan rasakan kepercayaan tersebut. Sebab apa tuan-puan? Dalam surah Al-Fatihah, ini adalah ingatan daripada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau saja Allah aku menghambakan diriku dan kepada engkau saja aku meminta pertolongan. Kita dalam keadaan yang zon yang sangat susah sekarang ini, musim yang sangat tertekan, maka kita perlukan bantuan Allah. Tapi Allah letak syarat. Syarat dia adalah iyyaka na'budu. Betulkan dulu laras ibadahmu. Betulkan dulu perhambaanmu dan kembali balik kepada Allah, barulah minta bantuan daripada Allah. Itu dia. Jadi moga-moga kita mencapai matlamat ya, sebab asas untuk memahami semua inilah di rumah. Moga ada nilai samara dalam rumah, sakinah, mawadah warahmah. Jadi macam mana Ustaz untuk mewujudkan berkah di pusat ataupun akar dalam kehidupan kita di rumah ya. Kalau kita bimbang di rumah pun dah disalurkan dengan rezeki yang tidak berkah, yang mencipta syubhah. Jadi anak-anak ini membesar dalam keadaan yang begitulah, membentuk darah daging, kefahaman yang tidak diberkahi. Sebab kita bimbang bila pada rumah itu menjadikan ia sebuah komuniti. Komuniti yang tidak berkah ni bimbang rahmatnya tandus tidak ada. Ya. Kita ingin mencapai matlamat biar semua mendapat rahmat dan semua bukan mendapat laknatnya. Silakan. Ya, ya Allah, takutnya kita nak dapat rahmat tak nak dapat laknat ya. Cantik phrase tu Fitri. Dia kalau di rumah ni tuan-tuan puan-puan, kita ajarlah semangat pada anak-anak kita ini supaya bersedia untuk membantu orang lain, membantu adik-beradik, membantu ahli keluarga. Kerana salah satu daripada petaka yang menghilangkan barakah adalah tamak. Bani Israel satu masa Allah berikan dia nikmat di mana dia dapat burung puyuh ya, dan panggil dalam bahasa Arab salwa ya. Jadi maksudnya banyak sangat burung puyuh ni dia boleh dapat anytime. Tapi waktu itu hukum melarang mereka untuk menangkap dan menyimpan. Dia tak boleh simpan. Jadi dia kalau nak makan setiap hari. Tapi masalahnya dia melanggar, sebab dia biasa melanggar hukum-hukum Allah ini, maka dia pun tangkap lebih, dia simpan sebab tamak. Jadi bila dia simpan tuan-tuan puan-puan, maka ditakdirkan simpanannya itu busuk. Ya, jadi begitulah kita dengan anak-anak kita. Kalau kita lihat bahawa ada portion untuk kita makan, tengok pula portion mana yang kita boleh bagi pada jiran-jiran tetangga kita. Atau tengok ahli keluarga kita. Kita buat video call, kita call tanya keadaan dia dan sebagainya. Maka bantulah semampu yang mungkin walaupun kita berada di dalam rumah kita tuan-puan. Tapi tangan kita, huluran sedekah kita itu akan sampai di luar dinding rumah kita. Dan akhirnya antara salah satu daripada barakah kelebihan adalah kita bersedekah di pagi hari. Sebab bila bersedekah di pagi hari ini, dia ada dua malaikat, dia akan turun. Satu mendoakan, ya Allah, gantilah pada fulan ini kebaikan dan berikanlah dia rezeki. Dan satu lagi akan mendoakan kepada orang yang tak nak bagi sedekah, ya Allah, tahanlah daripadanya segala rezeki.
Itu dia, kita doakan kita sentiasa dalam keadaan rahmat, dikurniakan keberkahan dalam hidup. Dan akhir sekali Ustazah, dalam masa 30 saat rumusan dan seruan kepada yang menonton kita untuk petang ini untuk berjihad dengan harta dan berzakatlah. Silakan Ustazah. Ya, Masya Allah. Jadi kita tahu bahawa dalam kesuntukan ataupun dalam kesukaran serta kepayahan kita ini, tuan-tuan puan-puan, kita terus buat aja apa yang Allah suruh. Jangan takut miskin kerana Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hebat dan maha kaya. Wallahu a'lam. Itu dia, cantik sekali ya. Kita rasa kita miskin sedangkan kita dipayungi oleh Khalik yang maha kaya. Terima kasih untuk Ustazah Isfadiah Muhammad Rizki, pengarah Fitrah Guidance and Consultancy yang berkongsi ilmu, kesedaran, tazkirah dan juga ini satu gesaan untuk kita bangun, berjihad dengan harta. Moga-moga diberkahi dunia dan akhirat. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa esok satu tengah hari saya akan berkongsi kepada anda sembang ASNB, Minggu Saham Digital yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat untuk anda. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.